Bagi kita Ramadan ini adalah merupakan satu ibadah yang memerlukan kepada keimanan dan ketakwaan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman puasa, kan? Dan di akhir kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi masalahnya kemungkinan ramai di antara masyarakat kita ataupun orang muslim itu sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya ia takwa itu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan sebahagia dan berusaha imam surah ini dan juga Bilal khususnya ahli jawatan kuasa dan juga hadirin hadirat sekalian jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat, nikmat kerana kita dapat hadir sama-sama di rumah Allah ini untuk kita melaksanakan solat fardu isya di samping kita menunaikan juga solat sunat tarawih. Seterusnya sampai ke akhir insya-Allah. Jadi sebagai untuk mengisi ruang daripada 4 rakaat selepas itu kita akan tunaikan lagi. Kita akan sedikit untuk memberi tazkirah lah sama-sama. Fadzakir in nafa'atiz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya memberi peringatan itu adalah manfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan khususnya pada hari malam ini kita alhamdulillah ini dah hari yang keberapa kita puasa Ramadan ke-13. Kita dah masuk kepada fasa yang kedua. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati, apa rasanya 10 Ramadan yang lepas tu? Apa rasa 10 Ramadan yang lepas? Dapat tak kita bermuhasabah diri bagaimana tahap-tahap puasa kita? Tahap-tahap dan tekatan-tekatan puasa kita selama 10 hari yang lepas. Kita berharap kita dapat mengkoreksikan diri itu. Kenapa tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian? Iman wa ihtisaban itu adalah satu perkara yang perlu penting di dalam kita melakukan amal ibadah puasa kita. Kena terdapat beberapa dalam ibadah puasa kita ni. Adalah satu ibadah dan ada satu tadi adat kan, yang telah disentuhkan kita pada malam ini mengenai adat puasa. Kalau kita dalam permainan bola sepak contohnya kan, kalau permainan bola sepak, separuh masa pertama itu 1 hingga 10 Ramadan ni, kira separuh masa yang pertama 1 hingga 15 lah contoh kan, kita berusaha untuk mendapatkan satu gol, untuk mendapatkan kejayaan dan kemenangan, bagi melegakan sedikit kita punya tim-tim pasukan kita ini kan. Apabila kita telah masuk ke fasa masuk yang kedua, separuh masa yang kedua, kita belum lagi mendapat apa-apa lagi bola masuk ke gawang gol lawan, maka kita aturkan kita punya strategi yang terbaik bagaimana kita nak supaya strategi kita tu berjaya untuk mengatasi lawan kita. Strateginya pihak sebelah sayap kanan, sayap kiri, pemain tengah serta pemain yang depan hujung tu dapat menjaringkan gol. Kita punya strategi itu. Apabila masuk kepada separuh masa kedua, maka berlaku tempuran permainan dua kan. Jadi selesai saja permainan, bagaimana? Adakah kita dapat menjaringkan gol? Kan? Kalau kita dapat menjaringkan gol, kita berarti kita sudah menumpukan kemenangan dalam permainan kita. Kan? Kita rasa gembira, kita rasa seronok, kita rasa bangga dan orang pun menyanjung kita atas kemenangan-kemenangan yang kita perolehi. Ya, kalau kita gagal, satu gol dapat, bahkan pihak lawan dapat mengatasi gawang gol kita. Maka di situlah kita mendapat kegagalan, tuan-tuan. Kita rasa kita bermenung doja.
kita rasa susah hati, kita rasa tak bahagia. Kenapa? Kerana kekalahan kita, orang marah kita dan sebagainya. Begitulah keadaannya ibadah puasa yang kita lakukan sepanjang yang lepas. Jadi kita kena rujuk balik, kita aturkan strategi kita, bagaimana kita nak menghadapi depan-depan lagi untuk kita menghadapi ujian puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ke atas kita, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Bagi kita Ramadan ini adalah merupakan satu ibadah yang memerlukan kepada keimanan dan ketakwaan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman puasa, kan? Dan di akhir kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi masalahnya kemungkinan ramai di antara masyarakat kita ataupun orang Muslim itu sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya ia takwa itu, kan? Sebenarnya apa benda takwa ni? Daripada situlah kita akan nampak melihatkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita tunai ni, tak boleh tidak, kita mesti tunaikan. Tunaikan dengan ilmu supaya kita dapat title takwa tu. Title takwa tu, tuan-tuan. Apa dia takwa itu? Takwa itu seperti mana yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut, takwa itu ialah mereka yang menjauhi maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mengikut perintah Allah dan menjauhi larangan dan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Allah Quran sebut, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh ke benda yang baik dan menjauhi benda yang dilarang serta beriman dengan Allah. Itu takwa tu, kan? Selain daripada itu, jangan kita membanggakan diri kita bahawa kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Tidak perasanlah maksudnya. Itulah maksud Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya takwanya, tuan-tuan, daripada nak mendapatinya ialah pertama sekali dia kata yakhafu minallah, yakhafu minal jalil. Sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita ni dilihat, diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ada perkara-perkara ihsan di sana. Ka'annaka tarahu fa innaka lam tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, jika sekira kamu tak ada rasa Allah melihat, kamu rasa tidak rasa melihat Allah, tapi rasalah kita bahawa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu daripada takwa, takut. Bila diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala benda-benda yang disyariatkan ke atas kita, agama kita ni, kita kena tunaikan dengan wajib, dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Itu takwa yang pertama. Yang keduanya ialah bil amal bima anzaltahu. Kita beramal apa yang diturun ke atasnya. Ya, kita beramal apa yang diturunkan. Apa yang diturunkan ialah Al-Quran Karim. Al-Quran, kerana Al-Quran itu adalah petunjuk, huda wa rahmah, dan rahmat bagi orang mukmin. Ianya diturunkan pada bulan Ramadan. Ayat yang pertama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang turun dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Sebab ulama-ulama mengaturnya sebagai 17 Ramadan. Di Gua Hira, Nabi SAW menerima Al-Quran. Wahyu pertama, benda apa Al-Quran ini? Ianya satu panduan hidup, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas secara mutawatir. Membacanya dikira ibadah. Membacanya dikira ibadah. Berapa ramai orang boleh baca Quran dalam bulan Ramadan? Berapa ramai orang tadarus baca Quran dalam bulan Ramadan? Berapa ramai orang selepas saja sembahyang subuh dia baca Al-Quran? Lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, dia baca Al-Quran Karim. Ya? Sebab itu Al-Quran disebut waqala ar-rasul inna rabbi qaumin ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Telah mengadu Nabi SAW kepada Allah SWT, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran ini hanya untuk main-main saja, semua untuk main-main saja. Tetapi Al-Quran diturun bukannya untuk dijadikan digantung-gantung, untuk dibuat perhiasan, tapi Al-Quran itu hanya untuk dibaca dan difahami dan ditadaburkan. Macam di surau ni ada juga siri-siri tafsir Al-Quran. Datanglah mendengarnya, majma'ah gitu, al-qaum buyutin fi buyutillah yatluna kitab Allah
wa yatadarasunahu bainahum. Iaitu satu kumpulan, atau di dalam surau ini katakanlah contoh, mereka berada di rumah Allah, mereka mentadbur membaca Al-Quran, wa yatadarus, dan tadarus Al-Quran, illa melainkan Allah Subhanahu wa taala tanazzalu sakinah, Allah menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan kepada kaum ataupun yang mereka yang belajar Al-Quran di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ghaffatuhumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memuji-muji mereka yang berada dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang membaca, mengaji, belajar Al-Quran Karim. Bagi yang tak pandai baca Al-Quran, kena bacalah Al-Quran. Bagi yang tak pandai itu, belajarlah Al-Quran. Walaupun satu ayat, dua ayat. Allah Subhanahu wa taala sangat kasih, penyayang. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah akan memberi ganjaran satu huruf dari Al-Quran akan diberi 10 ganjaran. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Dan siapa Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dan Allah akan memberi ganjaran 10 kali ganjaran. Itu maksudnya tuan-tuan, hendaklah kita mengamalkan. Kata Ali karimullah menyebut bahawa amalkan Al-Quran yang diturunkan. Yang ketiganya ialah, kata Ali, redha bil qalil. Suka ataupun redha dengan yang sedikit. Kita rasa benda sedikit memberi manfaat sedikit, tapi kita rasa redha yang sedikit itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala tunjuk berkat kepada yang sedikit. Seberkat sedikit. Kan? Kalau contohnya kita manfaatkan, kita hanya dalam poket kita ni lah satu hari yang adanya untuk 10 ringgit, 20 ringgit untuk belanja. Sedikit saja dalam poket kita. Kan? Tetapi kita dermakan yang sedikit itu. Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran yang sedikit itu, yang kita tidak nampak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri keluar jalannya untuknya kepada kemiskinan, kekurangannya padanya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mengurangkan rezekinya yang tidak disangka-sangkanya. Sekeliling, di depan, belakang, atas bawahnya. Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Dengan tawakal Allah, sekiranya Allah akan memberikan padanya sesuatu. Innallaha balighu amri. Allah saja yang akan menyampaikan urusan dia kepada orang yang dia nak beli rezeki itu. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, kita rasa sedikit walaupun sedikit mencukupi. Tuan-tuan beli pada bazar-bazar, pasar bazar tu, belilah kuih harga 4 ringgit, 5 ringgit, 6 ringgit tu. Satu cukup dah orang rumah, 3-4 orang makan, habis, kenyang. Sebenarnya ini kena nafsu kita beli banyak-banyak, penuh meja. Tak habis makan, membazir, buang. Itu maknanya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbi kafura. Kufur jadinya tuan-tuan. Beli banyak-banyak, dah tak termakan, akhirnya buang. Sesungguhnya membazir itu adalah perbuatan syaitan. Wa kana syaitanu kafura. Dahlah syaitan itu dia sentiasa kufur, sentiasa menarik perhatian kita. Tapi kena Ramadan ni, kena nafsu kita lebih mengatasi segala-galanya. Itu dikatakan puasa adat dan adat tadi. Dan juga yang terakhir yang dikatakan oleh Ali ini ialah sentiasa kita memikirkan benda yang akan datang kepada kita. Apa dia? Kematian. Benda yang akan datang kepada kita ialah kematian. Itu akan timbulnya ketakutan kita. Dan pasrahnya kita kepada Allah, barulah timbul ketakwa kita. Bila kita ingat kepada kematian di hujung sana, bahawa kita akan menempuhnya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sampai, dia tak kira yang muda ke yang tua, akan mendapat sesuatu kematian baginya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu walaupun kamu berada dalam besi yang kuat lagi kukuh. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, itulah 4 perkara yang boleh kita mentabatkan keimanan, ketakwaan kita untuk kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Kenapa?
ada dua puasa Ramadan yang disebutkan. Satu Ramadan, satu puasa ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu puasa adat. Puasa ibadat kita bersungguh-sungguh melaksanakannya dengan kita mengerjakan puasa di sepanjang hari, mengikut syarat-syarat, menahan segala perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa, membatalkan puasa. Itu artinya kita berpuasa dengan syariat. Dan yang keduanya pula, kita melaksanakan solat wajib, solat fardu. Kita melaksanakan solat fardu isya. Yang macam sekarang ini, alhamdulillah, momentum kita pada malam ini nampaknya ramai juga kan. Biasanya pada untuk kedua tinggal 2 saf lagi. Kan? Kalau surau saya tinggal 2 saf lagi tu. Dulu penuh, melimpah malam pertama tu kan. Malam pertama melimpah keluar, perempuan banyak keluar tu. Panas-panas keluar. Sekarang ni tinggal lagi 2 saf. Lama-lama tinggal imam dengan Bilal pula tu. Tapi tak ada lagi berlaku macam tu. Itu momentum kepada orang yang bertakwa, beriman serta melakukan sungguh-sungguh bulan Ramadan. Maknanya dalam Isya ni momentum kita melakukan solat sunat tarawih. Melakukan solat sunat tarawih. Tak kira lah 8 ke 20 ke sama saja kan. Tetapi kita telah melaksanakan benda-benda yang sunnah tu. Sunnah untuk kita laksanakan supaya memantapkan kita punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu je puasa-puasa yang kata disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang juga puasa kita separuh hari berada di bulan di pasar Ramadan. Pukul 2 dah start, pukul 6 balik. Itu puasa Ramadan juga. Puasa nak makan semua. Jadi itu memang adat lah. Memang adat, kalau tak makan lapar lah pula. Itu puasa yang ada semua. Kalau kita tanya puasa orang, kadang-kadang dia puasa tapi semayang tak ada. Semayang tak. Ada orang tu, ya, dia puasa tapi semayang tak, dia tak semayang. Ada yang semayang, ada orang puasa. Ada orang yang apa lagi? Puasa tapi tak semayang, tak semayang tapi puasa, dan semayang tapi tak puasa. Ya, ada yang selamat terus, tak puasa tak semayang. Selamat terus tu, yang tu. Itu artinya dia tak berarti memahami dengan perintah dan syariat ibadah puasa tu, tuan-tuan hadirin umat Islam. Kalau kita tanya maknya dekat dululah kan, dekat Coket tu, dia orang puasa juga. Tetapi dia operate time waktu malam kurang sikit, malam kena nak bangun malam sahur. Itu tanya dengan maknya, mereka juga berpuasa Ramadan ni, tuan-tuan. Kenapa? Itulah katakan antaranya ibadah dengan puasa adat. Jadi tuan-tuan hadirin yang hormati sekalian, dengan puasa yang kita laksanakan itu dapat kita memahami bahawa perintah itu adalah satu perintah kepada seluruh orang-orang yang beriman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Al-Quran itulah hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia yang membezakan yang hak dan yang batil. Dia membezakan yang halal dan yang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum. Contohlah ayat menyebut itu adalah satu benda yang batil. Wahai orang beriman, hendaklah kamu jauh daripada riba yang boleh menyebabkan kamu kerosakan, kan? La'allakum tuflihun. Moga-moga kamu orang mendapat kejayaan kalau kita lari daripada riba. Wattaqun nar allati, hendaklah kamu jauh. Wattaqu tu dari perkataan takwa juga. Hendaklah kamu jauh daripada riba itu. Uiddat lil kafirin, dia dijanjikan kepada orang yang ingkar, orang yang mengambilnya. Jadi Allah kata wa atiiullah wa rasul la'allakum turhamun. Kita nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kata hendaklah kamu taat perintah Allah dan Rasul, moga-moga kamu mendapat petunjuknya. Itu dah salah satu daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran. Bulan Ramadan ini Al-Quran diturun sebagai membezakan hak dan yang batil. Jauh daripada kezaliman, jauh daripada perkara percakapan yang kotor, jauh daripada perkara-perkara yang haram.
Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu adalah orang yang berjaya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjaya dari segi mana? Dari segi solat mereka itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Iaitu orang yang menjauhi benda-benda yang lara. Apalagi dalam bulan Ramadan itu, tuan. Kalau kita berpuasa siang hari, hendaklah kita menahan daripada perkara-perkara yang lara. Itu mengurangkan pahala puasa kita. Puasa sah tapi kurang. Apalagi kita mengata orang, apalagi kita dalam netizen kita petik sana petik, tekan sana tekan sini, hantar, tekan sini hantar. Benda-benda yang macam tu tidak mendapat pahala langsung daripada itu dikatakan puasa itu waktu siang hari dia hanya lapar dahaga saja. Lapar dan dahaga, ju' wal atas, lapar dan dahaga saja. Hendak menjaga daripada ibadah puasa yang sebenarnya. Adat dia suka mencaci menghamun orang, dia kerja je. Itu masalahnya, adat dia. Maka puasa dia menjadi adat. Hanya lapar dan dahaga saja, tak ada manfaat langsung kepada diri. Jadi perkara anil lagwi mu'ridun, perkara-perkara yang sia-sia itu hendaklah kita jauhkan. Ramadan kita praktis dan kita bawa kepada luar Ramadan. Mana bila kita praktis Ramadan, insya-Allah benda itu akan kita praktis di bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan hadirin macam usia kita semakin tua, semakin meningkat, semakin lemah. Apakah kita tidak suka untuk kita merubahkan perubahan diri kita daripada sifat lemah tadi, sekena makin lemah dan akhirnya berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Biarlah perjumpaan yaumul qiyamah tu, perjumpaan kita dengan Allah bersih suci serta diterima amalan kita sepanjang apa yang kita lakukan kehidupan kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, hanya sekadar untuk saja untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu merahmati kita, memberkati kita, memberikan kita pahala, memakbulkan doa-doa kita ya. Makbulkan doa kita. Juga kita mohon pada Allah supaya kita dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar. Percuma kita punya amalan berapa tahun? 80 tahun tu, masya-Allah. Di akhirat tu nampak tu banyak amalan-amalanku 80 tahun. Setiap tahun aku jumpa Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun aku jumpa Lailatul Qadar, 800 tahun aku punya pahala 800 tahun tu. Bayangkan. Jadi malaikat mana yang tak nak sambut kita? Malaikat mana yang tak sambut kita kalau kita dapat doa kita dimakbulkan oleh Allah melihat Lailatul Qadar, dan kita dapat di syurga nanti. Mereka berebut dengan ruh orang-orang yang amalannya banyak. Wallahu a'lam bisawab. Hanya sekadar itu saja. Semua maaf kalau ada kekurangan. Masa yang buru dan tidak memberikan ruang untuk kita lebih lama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadim